Hari ni kita nak borak cara supermarket rembat duit korang. Supermarket dah lama rancang, kita je yang lalai. Sebenarnya banyak perangkap yang telah dipasang dekat supermarket yang membuatkan kita berbelanja lebih daripada apa yang kita rancang. Tetapi dengan sedikit disiplin dan perancangan, kita pasti akan melepasi perangkap-perangkap yang telah dipasang oleh supermarket ni. Selangkah kita masuk ke dalam supermarket, dera rasa kita telah dimainkan. Ada supermarket yang dekat belah depan-depan, dia dah letak kedai roti. Jadi kita dah boleh terhidu-hidu roti yang baru dimasak. Lepas tu dekat supermarket juga akan mainkan selalunya lagu-lagu yang alunan lembut, membuatkan kita rasa santai dan tidak terburu-buru, dan akan habiskan banyak masa untuk membeli barang dekat supermarket. Kalau korang macam kebanyakan orang yang lain, korang mesti akan mulakan beli barang dekat bahagian produce station, iaitu belah sumber tanaman macam buah, sayur-sayuran dan seangkatan dengannya. Psikologi mengatakan apabila korang dah penuhkan troli korang dengan barangan-barangan yang sihat, korang pasti akan nak rewardkan diri korang dengan junk food di kemudiannya. Kadang-kadang juga kita akan tertarik nak beli buah-buahan yang sudah siap dipotong. Tapi kalau korang comparekan harga buah-buahan yang belum dipotong dan juga telah dipotong, harganya lebih mahal 2 ke 300% hanya untuk korang tak payah nak potong dekat rumah. Beli buah dan sayur yang sudah dipotong ni juga membuatkan jangka hayat yang pendek, membuatkan sayur dan buah ni cepat rosak. Dan beli yang sudah siap dipotong ni pun cuma membazir packaging. Lepas tu, buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita nampak fresh, kita dapat berair dekat supermarket ni pun hanyalah persembahan semata-mata. Supermarket kerap kali spray air untuk nampakkan buah dan sayur tu fresh. Padahal, kerap kali spray air dekat buah atau sayur akan meningkatkan bakteria dan membuatkan buah dan sayur tu cepat rosak. Spray air dekat sayur juga membuatkan sayuran yang korang timbang tu berat, dan hal ini membuatkan korang akan bayar lebih mahal daripada kebiasaan. Jadi jangan lupa kalau korang nak beli sayuran dekat supermarket, jangan lupa goncang dulu. Kemudian bila korang lalu dekat rak-rak bahagian barang-barang tu kan, korang jangan cuma tengok kiri dan kanan je tau. Korang kena tengok atas dan bawah juga. Hal ini disebabkan supermarket dah set up awal-awal dekat belah eye level korang adalah barangan yang mahal. Sedangkan dekat atas dan bawah ada je alternatif barangan yang lain yang lebih murah. Free sample dekat supermarket ni juga membuatkan kita terpedaya untuk beli dengan emosi berbanding dengan apa yang kita nak. Sebab apabila kita dah ambil free sample, kita dah rasa sample tersebut, lepas tu staff dekat supermarket tu pun beria lah cerita yang kita kebaikan produk tu kan. Jadi kita akan terpaksa beli sebab kita dah dengar staff tu borak panjang dah. Kita rasa serba salah. So kita akan beli sebab kesian, bukannya sebab kan kita nak beli. Supermarket ni bukan je nak kita beli barangan mahal, tapi dia nak kita beli sebanyak mana yang boleh. Sebab tu ada setengah barang yang telah dipack 3 sekaligus, atau contoh macam air tin 6 sekaligus. Jadi kita akan beli sebab kita fikir, oh beli banyak-banyak jimat sikit. Padahal kalau korang buat kira-kira, 1 unit ke korang beli, sama je harga dengan dah dipack banyak-banyak. Padahal korang tak perlu kan pun barangan banyak-banyak ni. Troli pun memainkan peranan yang penting. Sebab tu semakin banyak tahun yang dah berlalu, semakin besar troli dekat supermarket. Marketing test menunjukkan apabila korang menggunakan troli 2 kali ganda lagi besar, korang akan habiskan lebih 40%. Menggunakan troli yang besar ni pun membuatkan korang susah nak U-turn apabila lalu dekat section-section barang. Apabila susah nak U-turn, susah nak lalu ni kan, korang akan menggunakan jarak yang jauh. Apabila guna jarak yang jauh, maka makin banyaklah barang-barang dekat sekeliling korang ni. Korang nampak, bila banyak barang korang dah nampak, makin gatal lah tangan nak ambil lah barang ni, ambil lah barang ni. Banyak pula barang yang nak beli. Lepas korang dah settle beli barang yang korang nak beli, ada satu lagi rintangan yang korang perlu lalui, iaitu dekat cashier. Masa dekat kaunter pembayaran, supermarket ni pandai. Dia dah susun dah barangan-barangan kecil, contohnya macam candy, chewing gum, ice cream, magazine dan seangkatan dengannya. Korang akan mengalami decision fatigue. Korang akan buat keputusan berdasarkan keletihan korang. Psikologi mengatakan apabila korang letih, korang akan mula nak reward diri korang dengan barangan-barangan yang kecil-kecil ni lah yang korang nampak cashier. Korang dah tak kisah dah nak bikin jimat ke apa ke, korang main ambil je barang masa tunggu dekat kaunter pembayaran. Jadi agaknya macam mana cara untuk kita melepasi segala perangkap yang telah dipasang oleh supermarket ni? Pertama sekali, apa yang kita kena buat adalah kita kena catat apa barang yang kita nak beli dari rumah lagi. Kita dah tulis dah. Kita tulis kat kertas ke, tulis kat phone ke, apa barangan yang kita nak beli. Apabila kita dah tahu apa benda kita nak beli, kita akan kurang nafsu untuk beli banyak barang yang lain. Kita takkan overbuying dan kita juga takkan letih
Kemudian pilih troli yang bersaiz kecil untuk mengelakkan overbuying. Tapi kalau korang perasan juga, dekat supermarket ni, diorang ada sediakan bakul yang untuk kita angkat. Ini bahaya juga sebab apabila kita menggunakan bakul yang kita angkat tu, kita akan cepat penat. Apabila kita penat ni, otak kita akan memberi signal untuk kita beli junk food dan sebagainya untuk reward diri kita. Seterusnya juga kita boleh menggunakan earphone dan dengar lagu yang rancak untuk kita lebih fokus apabila beli barangan dekat supermarket ni. Apabila kita fokus, tak adalah kita terpedaya nak beli barangan-barangan yang lain. Dan akhir sekali, yang paling penting, jangan pergi supermarket masa perut korang tengah lapar. Apabila perut korang tengah lapar dan korang pergi supermarket, macam-macam benda lah yang korang nak beli. Padahal masa balik rumah, korang tak perlukan pun sebab korang beli masa lapar. Jadi itulah bagaimana cara supermarket membuatkan korang berbelanja lebih daripada apa yang korang rancang. Jadilah pengguna yang bijak, lakukan persediaan yang rapi sebelum ke supermarket. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Nama saya Ras Daniel. Jangan lupa juga like, share dan komen kepada rakan-rakan anda. Berikan pendapat korang. Supermarket mana yang korang suka? Terima kasih. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.